Tapi menjadi masalah kenapa graduan jurutera kejuruteraan ni tidak mampu bekerja dalam sektor ni adalah gaji. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So kita bertemu lagi di Jom Ngopi. Episod ke berapa aku tak ingat dah. 33 man. 33. Yang penting adalah ni recording pertama untuk bulan Februari tahun 2024. So hari ni aku bersama Afiq Ikhwan. Aku seorang je. Hari ni kau seorang je. Asyik muka kau man. Sebab kita tengok episod seterusnya kau siapa. Tapi untuk episod ni kau dengan aku je. Kita berdua sahaja berdampingan. Episod seterusnya ada surprise ke? Untuk yalah, mungkin Afiq nak cerita dah surprise tu. Aku pula cerita mungkin akan ada dua host. Sekarang ni majoriti bukan hampir semua lah lelaki kan. So mungkin next episode kita akan ada dua panel daripada perempuan. So nampak lah sikit sikit view meningkat lah, InsyaAllah view meningkat. Yes. Daripada tengok muka kau kan naik menyampah kan. Betul. Dan kita adanya panel perempuan ni sebab bukan dimarahi, bukan disuruh, tapi kita rasa perlu ada keadilan dalam memberi pendapat. Tak bias. Tak bias. So betul. Yes. Tapi untuk hari ni kita akan bincangkan 3 perkara penting. Yang pertama masih isu pengampunan Najib, tapi lebih khusus tentang Dr. Zaleha sebagai menteri wilayah. Itu pertama. Yang kedua adalah mengenai satu usul yang dibuat oleh Zafrul. Orang kita ke Zafrul, aku Zafrul lah. Itu Menteri MITI mengenai ambil graduat asing untuk bekerja di Malaysia. Yang ketiga, yang isu yang jarang-jarang disebut dalam Jom Ngopi, itu isu daripada influencer. Itu yang lebih spesifik, Khairul Amin. Famous nama dia. Kau dapat sampai dendeng dia? Aku tak minta, aku tahu tak dapat. So, kita start dengan apa kita kata, dengan segmen pertama. Segmen pertama mengenai batahan kepada Dr. Zaleha. So, aku start dengan intro dulu. Silakan man. Kau bagi aku kerja senang sikit man. Kalau banyak pun aku okey. Kau nak jadi bicep bukanlah. Okay. So, kita start dengan segmen pertama kita. So, seperti yang saya maklum bahawa bulan minggu lepas bahawa Najib Razak, aku kena sebut nama penuh sebab ada kawan aku Najib juga. So Najib Razak telah diberi kata pengampunan penuh tak? Orang kata pengampunan 50%. 50% diskaun. Diskaun 50%. Macam Pak Amir Reza tulis 75%. So pengampunan tu adalah diberikan untuk tempoh 12 tahun di penjara, diberikan 6 tahun 50%. Untuk penalti 210 juta diberi diskaun kepada 50 juta sahaja. Tapi bila isu ni berlaku, ada pelbagai desakan yang mengatakan bahawa yang pertama, Afiq kata lebih lanjut lah, ada desakan untuk Dr. Zaleha dipecat, diturunkan dari kabinet dan sebagainya. Bukan itu saja, tapi juga ada desakan bahawa Dr. Zaleha tak lakukan kerja dengan baik. Mengatakan Dr. Zaleha ni bukan hanya turun kabinet, patut dah tak masuk politik dah. Sebab dia orang kata dia gagal kat Kementerian Kesihatan. Dia pun sebenarnya pergi ke Menteri Wilayah, dia pun gagal. So menyebabkan banyak isu-isu yang khusus pada Dr. Zaleha. So tapi aku pada episod kali ni kita nak bercakap dari sudut apa yang sebenarnya berlaku, apa yang kisahnya. So mungkin orang ramai tak tahu apa ini lembaga pengampunan, apa ini, adakah lembaga ni dari mana, siapa yang tubuhkan dan sebagainya. So untuk maklumat semua, lembaga pengampunan ni memang ada dalam perlembagaan, memang khusus ada dalam perlembagaan, dan anggota dia selalunya dikategorikan ada 5 orang. Of course yang pertama adalah Sultan, iaitu YDPA itu sendiri. Yang kedua adalah pegawai negara. Yang ketiga adalah tekan-tekan pada pemerintah. Tapi kita faham, dalam isu lembaga pengampunan ni bukan hanya di pusat sahaja. Dia juga ada di setiap negeri. Di setiap negeri dia akan dipengerusikan, orang katalah. Dalam ikut perlembagaan akan dipengerusikan oleh YDPA, Sultan negeri ataupun TYT yang tak ada negeri. So dalam kisah-kisah ni, untuk orang maklumat tahu, selalunya dalam isu lembaga pengampunan ni mesyuaratnya akan dipengerusikan oleh Sultan ataupun YDPA untuk baik pusat. So akan ada anggota-anggota pemerintah ataupun petinggi-petinggi kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Itu pertama. Yang kedua, mengenai isu lembaga pengampunan ni, kena faham bahawa lembaga pengampunan ni dia ambil mana-mana kes berdasarkan pada pegawai negara. Pegawai negara akan bawa itu dalam mesyuarat untuk dibincangkan, dan akhirnya ada mesyuarat untuk bergerak dan sebagainya. Dan isunya akan benda tu dapat pengampunan atau tidak akan dimaklumkan sebab itu. Tapi ramai persoalan untuk maklumat kau, aku nampak kau ngantuk. Mana ada gila. Aku nampak kau terbunuh, kau mungkin terfikir seorang. So aku, dan untuk maklumat semua, lembaga pengampunan ni dia sebenarnya agak rahsia, dan orang sangat tahu siapa anggota dia. Aku pun cuba selidik, mungkin Afiq boleh tahu, Afiq boleh cerita lebih. Tapi dalam lembaga pengampunan ni yang aku tahu adalah Dr. Zaleha ada, pegawai negara ada,
dan juga YDPA ada. Tapi yang lain aku tak pasti siapa. Dan apapun syarat yang dilakukan agak rahsia. Dia agak rahsia lah benda ni. So mungkin Wib, aku nak terangkan tentang desakan pada Dr. Zahlan. Siapa yang desak Dr. Zahlan untuk pecat ataupun diturunkan daripada kabinet ni? Tapi kronologi kau benda tu aku pun cari tak siapa. Aku baik pada topik kau nyatakan bahawa ahli lembaga pengampunan ni susah nak cari siapa. Susah gila. Susah, aku pun tahu dia bukanlah ahli lembaga pengampunan ni, senang. Bukan. Ada kat website dia. Ini susah. So apabila dia melibatkan terlalu susah nak cari, dan kita dah ada sentimen yang mensalahkan bahawa pengampunan Najib dibuat dan dipersalahkan YDPA. Ada yang menyatakan tu dekat Twitter. Tapi aku tak pasti siapa. Tapi itu dan nanti pergi situ sampai level mereka tak nak bosku mendapat pengampunan. Tapi untuk setengah orang menembak bahawa Dr. Zalaha patut dipecat, Dr. Zalaha patut dibuang, ini adalah satu parti ni, namanya muda bukan parti akulah. Walaupun aku pakai baju hitam sama dia, tapi dia di-movekan, ini move pertama dekat dibawa oleh parti muda. So parti muda menyatakan bla bla bla. Dia katakan simple kronologi dia adalah macam kau cakap, Dr. Zahra dan Dr. Zahra salah seorang wakil. Dia seorang je salah aku, wakil kajian dalam tu yang sepatutnya mempertahankan benda ni. Sepatutnya tidak akan dapat pengampunan sebab prinsip kerajaan Madani ni anti rasuah. Ya betul. Itu sebab tu muda mempersoalkan benda ni. Dan apabila muda mempersoalkan, muda minta Dr. Zahra dipecat atas prinsip yang dibawa itu tak ada prinsip. Macam mana dia biarkan pengampunan ni? Dan kalau jika kau main dengan lembaga pengampunan ni, masalahnya adalah dia bukan seorang man. Ya, dia bukan seorang yang tentukan. Bukan seorang, dia adalah ahli dia tu. Dan ahli dia sendiri aku confused. Bila kau selidik pun kau tak tahu. Selain pada YDPA, daripada wakil kajian seorang, lain-lain kau tak tahu. Ya, aku tak tahu siapa. Kau tak ada wakil daripada mana, kau pun tak tahu benda tu. So itu akan jadi masalah. Tapi back pada sentimen yang menyatakan Dr. Zalaha tak perform semua. Tapi aku menyatakan kat sini adalah apa Dr. Zalaha boleh buat sebenarnya? Yes. Apa kau rasa dia boleh buat? Kalau dia masuk seorang, dia kata okay, aku tak nak, apa je dia boleh buat? Yes. Dan ada benda tersebar. Of course aku cuba sebaik mungkin untuk semak adakah benda ni benar ke tak. Tapi benda ni sebar dalam grup. Itu adalah YDPA menerima bantahan Dr. Zalaha. Nama dia, tajuk dia bukan begitu. Cuba aku cari maklumat tu tak ada. Cuma yalah, of course dalam apa pun bincang dalam lembaga pengampunan ni, dalam lembaga pengampunan ni, dia benda yang rahsia. Tapi memang ada urut dibincangkan bahawa kenapa Najib hanya dapat separuh 50% diskaun sahaja, sebab memang ada bantahan dari orang tertentu menyebabkan dia dapat separuh saja. Tak, kalau aku jadi lembaga pengampunan, aku tak logik nak bagi pengampunan pada bosku ni. Aku fikir secara logik dia pun masuk setahun. Nak kata dia apa, dia pernah berkhidmat untuk negara, dia orang nombor satu negara kan. Dia macam pemimpin nombor satu lah kayaknya, dia bukan Perdana Menteri. Betul. Patutnya dapat pengampunan. Tapi bagi aku, dengan atas tiket dia pernah buat something untuk negara, tu tak boleh menjadi tiket untuk halalkan apa yang dia buat. Yes. Bagi aku macam ni, bila kau mengukur bahawa dengan menjadi peneliti dia berjasa negara, adakah dengan title tu sahaja orang boleh berjasa negara? Semua orang berjasa dengan kapasiti masing-masing. Itu pendapat aku. Of course aku tahu kalau sana takkan bersetuju dengan aku, tapi aku konkret dengan prinsip aku bahawa semua orang ada jasa dia pada negara mengikut kapasiti masing-masing. Tapi dengan undang-undang yang sedia ada ni, ketakutan yang aku rasa yang Malaysia akan hadapi adalah bahawa rakyat dah kurang yakin lah dengan undang-undang. Sebab apa? Akhirnya orang yang kaya, orang yang pernah ada kuasa dan sebagainya akan ada advantage ataupun privilege yang akhirnya dia boleh dilepaskan ataupun diberikan privilege lah untuk mengurangkan beban dan sebagainya. Dan ini yang berlaku, contoh bukan sahaja kes Najib, juga kes beberapa kes lain juga. Tapi yang paling latest adalah kes Najib. Ini menjadi isunya. Tapi yes, menjadi persoalannya, kita susah nak kata sebab benda ni dah berlaku. Tapi apa harapan kita untuk isu ni? Okay, harapan kita ni, aku setuju harapan aku lah. Kalau harapan kita nak bincang tu man, kita ada minit mesyuarat. Kita bawa kita. So harapan aku, first day aku rasa pelik tentang perkara ni sebab bosku baru setahun, setahun lebih je dah dapat pengampunan. Walaupun tak penuh, dapat separuh. Tak kisah dapat penuh ke separuh, dia should be the at least lah. Dia dah 7 tahun 5 tahun duduk dalam penjara, should be, if dia nak ada pengampunan lah. Dia ada satu nama temporal. Ya, tempoh yang sepatutnya, tempoh kalau dikurangkan, aku lupa term dia.
Okey. Tapi untuk main dengan sistem pengampunan, aku pun apabila kau study sistem pengampunan ni, dia peluang kedua man. Apabila kau hapuskan, contohlah kau tak nak sistem pengampunan ni, sebab apa? Kau nak ambil kembali balik kepercayaan rakyat terhadap sistem undang-undang kita. Yes. Tapi kau menafikan kepada peluang kedua untuk orang lain pula. Semua orang buat masalah, semua orang pernah buat salah, dan semua orang ada hak untuk peluang kedua jika dia ingin berubah. Tapi untuk bosku, kes lain. Bagi aku, bosku ni kes berbeza gila. Sebab apa? Dia ambil duit rakyat, bukan duit orang lain. Ini aku nyatakan sebab dah memang bersalah. Dan bosku ada lagi 2-3 kes lagi yang sangkut. Yes. Ini satu kes je. Baru dia ada 6 lagi. 6 lagi. So tetap sama. Walaupun dia dapat pengampunan pun tetap sama jika dijatuhkan kes yang seterusnya. Tapi soalan aku, adakah kau yakin bahawa 6 kes lagi akan sangkut? Yes. Atau DNA Ataupun sebagainya lah. Dan mungkin aku tambah sikit lah. Itu harapan kau kan. Tapi aku benda lah, mungkin benda ni tak ada dalam pelbagai. Bila aku baca pelbagai, lembaga pengampunan tak diwajibkan pun, tak perlu pun nyatakan sebab-sebab kat public kenapa suatu kes tu diberikan pengampunan dan sebagainya. Tapi harapan aku sebagai rakyat biasa, sebagai orang yang cuba selidik sebaik mungkin, cuba nak adil semua orang, aku rasa lembaga pengampunan perlu nyatakan sebab-sebab kenapa Najib Razak ni dikurangkan hukumannya dari sudut penjara dan juga sudut penalti. Sebab kami nak tahu, sebab ada sebab-sebab betul ke, sebab dia berjasa negara, apa jasa yang menjadi ukuran untuk dia boleh dikurangkan. Sebab benda ni penting. Aku faham bahawa benda ni tak ada perlembagaan untuk lembaga pengampunan nyatakan, tapi ini adalah harapan kami dari rakyat biasa, supaya kami ni faham apa yang sedang dibincangkan, at least apa yang dibincangkan, dan akhirnya keyakinan kepada undang-undang yang sedia ada di Malaysia ni terus utuh ataupun terus kuat, untuk kami fikir bahawa sebenarnya benda ni bukan pilih, tapi ada sebab-sebab tertentu. Ini benda penting bagi aku. Sebab kita tak nak benda macam ni berlarutan. Akhirnya satu benda yang aku risau dalam satu sistem negara adalah bila satu negara itu ataupun undang-undang dalam negara itu tidak mendapat keyakinan daripada rakyat teramai, di saat itu juga negara sudah tidak wujud lah. Kita tak nak benda ni berterusan, akhirnya berimpak pada nasionalisme ataupun kesetiaan rakyat kepada negara, sebab dia rasa negara ni hanya dikawal oleh orang elit saja. That's why aku rasa step pertama yang perlu dibuat supaya kepercayaan itu terus utuh adalah sedikit penjelasan kenapa Najib Razak ni diberikan pengurangan sudut penjara, dan kedua juga dari sudut penalti. Itu je bagi aku, harapan aku. Sebab nak kritik lain benda dah buat. Dan isu bosku ni aku add on sikit. Isu bosku ni bukan isu politik sebenarnya. Ni bukan satu isu politik bahawa daripada side kerajaan, side pembangkang. Dia bukan gameplay politik ni. Yes. Ini soal kepercayaan rakyat terhadap sistem undang-undang. Ya, betul. Dia dah gameplay ke sana dah. Sebab apabila kau dapat title lebih, kau dapat kuasa lebih. Itu orang nampak sekarang. Mungkin ada kes lain yang bukan title, tapi inilah media, inilah dunia sekarang. Bila isu besar baru orang nampak, dan isu ni isu besar. So bila kita nak pastikan macam kau cakap, kepercayaan pada undang-undang itu terus kuat, dan akhirnya kesihatan negara itu juga terus kuat. Itu benda penting. Yes. Untuk segmen pertama, sangat santai. Puan Apik pun dah tunjuk bicep yang sangat baik. Kita pergi ke segmen kedua kita mengenai ada kain tak nak tutup? Ada kain nak tutup. Mungkin aku sejar lah, jar kat belakang sana. Okay, yes. Segmen kedua kita mengenai ambil graduan asing. Okay, aku terangkan dulu lah secara ringkas lah benda ni. So dah silap aku dalam 2-3 hari lepas, Zafrul menyatakan satu usul kat media lah, kat media dalam perbincangan lah, bahawa Malaysia perlu ambil graduan asing untuk memenuhi beberapa sektor dari sudut teknologi dan juga sains. Teknologi dan teknologi dalam memenuhi kehendak-hendak pelabur-pelabur luar. Sebab dia mengatakan bahawa pelabur luar ni tidak sanggup untuk menunggu masa 4-5 tahun untuk cukup sumber manusia bagi beberapa sektor. So usul ni dikeluarkan media, dan of course Zafrul pun menyatakan juga statement dia bahawa idea ini hanyalah idea short term ataupun jangka pendek, dalam kita memastikan bahawa pelabur-pelabur ini tidak keluar, ataupun pelabur ini terus terasa bahawa Malaysia ini destinasi yang terbaik bagi pelabur mereka. Tapi menjadi persoalannya, bila isu ni isu graduan ni ataupun isu orang asing lah, bukan isu pendek. Sebab kita tengok sudut kemahiran rendah, semua sektor ni didominasi oleh pekerja asing. Bila sektor kemahiran tinggi juga dibawa atau diberi idea untuk pekerja asing ni dapat pekerjaan, aku sebut graduan asing lah, tapi pekerja asing lah,
untuk dapat pekerjaan, ini menjadi satu kemarahan dalam rakyat Malaysia bahawa sekarang ni semua kerja kau nak bagi kat dia. Ini persoalan sekarang. Ini semua kerja kau nak bagi kat semua orang. Kami apa? Kami dia kerja Grab. Dia macam tu kan. Dia macam teknologi dia mudah tak faham. Dia macam kau main Malaysia, game Malaysia tu semua nak belajar import. Mana belajar tempatan, tak ada. Macam tu lah. Lepas tu orang marah. Yes, betul. So tapi menjadi perbincangan banyak. Tapi of course dia berlainan sikit dengan isu yang agak isu politik dan undang-undang. Tapi isu ni isu ekonomi, yang kita dua merupakan jurusan ekonomi. Tapi aku pas soalan dengan kau first. Apa pendapat kau mengenai isu ni? Personal aku, dia ada win-win. Ada point kat. Kita jangan menghina Zafro terlalu dalam. Zafro. Dia apa yang dia buat, dia memenuhi keperluan negara sebenarnya. Dia, keperluan maksud aku dari segi pelaburan dia. Dia kena perform. Pelaburan adalah membantu dari segi ekonomi. Apabila ada demand yang banyak, maksudnya ada pelaburan besar, tapi kita pula tak ada sumber untuk memastikan tu, dia akan pelabur lagi. Dan itu akan tunjuk rekod yang buruk terhadap pelabur lain juga. Dia tu Zafro sebagai orang yang bertanggungjawab, dia tak nak nampak ada rekod buruk. Dia nak perform. Apa cara sekali dia kena perform. Tapi ada sentiment yang perlu dijaga. Sebab dia kena sedar, ini politik, ini bukan corporate. Yes. Corporate memang fokus, memang kau untung je. Ini soal sentiment. Kau nak ambil pekerja, kau taklah ambil macam tu je. Yes. Kau nak tengok. So, untuk Zafro, bagi aku, untuk memenuhi apa yang tak ada ni, bagi aku ini adalah keperluan. Dah sangat terbelah bagi dari segi aku seorang studi ekonomi. Dia ada dua. Satu tentang sentimen warga asing. Satu tentang kau nak ekonomi ke kau nak main sentimen. Yes. Itu yang akan kau timbangkan. Tapi untuk personal aku, go pada ekonomi, man. Go pada ekonomi, yes. Sebab kalau kau nak main sentimen untuk warga asing semua, itu semua okey, kau boleh letak syarat lah. Kau boleh letak berbagai syarat. Jika dia dapat kerja, kau boleh letak syarat lagi kat situ, bahawa dia kena bayar cukai yang tinggi ke, dia kena bayar tax yang tinggi ke, apa. Kau boleh letak. Tapi benda paling penting adalah kau nak naikkan ekonomi negara Malaysia ni. Yes. Jadi itu pendapat aku lah. Sentimen tu mungkin kita boleh longgarkan. Bukan kita ambil, bukan maksud aku kita tak ambil langsung. Kita ambil, tapi kita letak syarat pula. Yes. Bahawa mereka ni tidak boleh belanjakan duit di luar negara. Gaji mereka patutnya digunakan dalam negara saja. Biarkan duit tu ada dalam negara. Yes. Itu idea aku. Mungkin aku tambah sikit. Dalam isu aku ada cek berapa data kat Dozem lah, dalam memastikan kita bincang benda ni dengan satu fakta yang jelas. Bila aku study beberapa research, artikel dan juga kolom-kolom mengenai isu pekerja ataupun graduan jurutera ni, aku sedar bahawa kebanyakan graduan jurutera ni adalah kebanyakan mereka, tak silap aku 30% silap aku 30% tidak akan bekerja dalam sektor jurutera. Mereka akan bekerja pada sektor lain atau sebagainya lah, yang boleh bagi duit orang. Dan antara faktor besar kenapa benda ni berlaku adalah faktor gaji. Isu dari sudut, aku lupa LJM namanya, lembaga apa aku lupa lah, tapi satu agensi buat satu survey bahawa 35% graduan di Malaysia ni yang jurutera, mereka akan dapat gaji dalam lingkungan 2,000 ke bawah. 35% lain berpecah lah. Dan juga aku menyatakan data dekat satu Dozem mengatakan average purata bagi tahun 2022 adalah dalam lingkungan 1,500 ke 1,600. So secara purata secara keseluruhan. So kau tunjuk kat sini bahawa aku percaya bahawa Malaysia ni bukan tak cukup graduan macam kau cakap. Aku rasa cukup. Mungkin ada sektor tertentu yang tak cukup. Okey. Tapi menjadi masalah kenapa graduan kejuruteraan ni tidak mampu bekerja dalam sektor ni adalah gaji. Dan bila Zafro menyatakan idea ni, aku melihat benda ni dengan satu fakta. Sebab apa aku melihat fakta, aku tengok apa sebab utama kau ambil graduan asing ni? Adakah sebab kau boleh bayar gaji murah kepada mereka? Atau bagaimana? Ini keresahan aku. Dalam kita nak menyelesaikan masalah ekonomi ni, kita tengok ada isu sebenarnya. Kenapa aku ni, let's say lah kita dua graduan jurutera, kenapa aku tak boleh kerja jurutera? Tiba aku kerja Grab je. Apa faktor-faktor dia? Kau kena selesaikan masalah. Sebab apa? Macam kau cakap, bila benda ni hanya diselesaikan short term, sebab aku takut selamanya benda ni akan jadi short term, akan jadi long term punya. Dia tak selesaikan. Dan itu jadi masalah. Sebab bagi aku, benda pertama yang Zafro kena fikirkan adalah di saat dia tarikkan pelaburan, bagaimana nak pastikan bahawa pelaburan ini dapat meningkatkan gaji graduan jurutera. Ini aku rasa dia perlu jawab. Itu pertama. Yang kedua adalah macam kau cakap, apa faktor ataupun planning dalam jangka masa panjang oleh MITI dalam pastikan bahawa graduan asing ini hanya jangka pendek. Aku tak nak bercakap dengan mulut tapi tak ada undang-undang. Akhirnya bila dia belah tak jadi kabinet, orang yang kena bersihkan tahi dia.
Ya. Aku tak berminat benda tu. Sebab aku tengok orang politik ni suka sembang sedap. Tapi lepas habis ni zaman aku dah habis dah. Lepas tai je Lepas tai orang kena bersihkan. Ini yang sekarang kena bersihkan tai. Bagi aku pertama adalah macam mana Zafrul menyatakan apa langkah dari MITI dan juga dengan kementerian lain memastikan bahawa dengan pelaburan naik ini dapat meningkatkan gaji jurutera. Aku kata pelaburan tinggi. Okey, pertama. Yang kedua adalah apa plan jangka masa panjang dan memastikan bahawa graduan asal ini hanya planning jangka pendek dan jangka panjangnya adalah untuk memenuhi sektor-sektor yang kosong sekarang dengan graduan tempatan. Maka kedua tu je. Sebab bila aku tengok data, kalau orang luar minta aku boleh bagi, sebab data ni kat Lozem je, maklumat umum. Tapi ini benda penting. Tapi aku setuju dengan satu statement. Dan aku siapa statement dia? Adam. Lokman Adam. Bukan, ada satu nama dia influencer lah. Dia pernah podcast dengan Rafizi. Aku lupa nama dia apa. Nizam kot, Nazri. Itulah podcast yang yang bakal menteri tu. Yes, dia ada buat satu video atau statement adalah mengatakan bahawa dia setuju dengan Zafrul. Okey, aku tengok dari sudut data. Secara keseluruhannya adalah sektor kejuruteraan dan juga teknologi graduan lah. Dia hanya merakumi 33% saja. 30%, of course tak besar. Tapi 1/3 graduan kau adalah teknologi dan juga apa namanya, kejuruteraan. 33%. So mengatakan, aku boleh mengatakan bahawa dia bukan tak, mungkin ada sektor benda dia tak cukup. Aku setuju buat tu. Tapi aku setuju untuk kau guna short term punya planning. Okey, sebab tak cukup aku letak orang asing. Tak boleh. Aku dah tak berminat dengan style kerajaan bahawa dia cakap benda ni pendek, akhirnya jadi panjang. Itu yang berlaku kat kamera rendah. Startingnya orang masuk sebab kata ini jangka pendek sebab orang ramai tak nak. Bila berpanjangan melambatkan pekerja asing. Akhirnya jadi rasuah, akhirnya jadi macam mana, jadi macam ni. Itu tak nak. Aku tak nak kerajaan betul kau cakap benda ni untuk selesaikan jangka pendek, apa jangka masa panjang punya planning. Itu benda penting. Tapi dan sudut kita dalam menyelesaikan sektor pekerjaan graduan ni, apa sebenarnya isu besar graduan Malaysia hadapi? Adakah betul macam aku cakap ni? Adakah sebab gaji atau ada sebab lain? Man, satu lagi kita aku jujur dengan kau lah. Kau gaji ke satu lagi upskill, man. Upskill ni tak ada man selain pada kerajaan atau company swasta yang Big 4. Yes. Upskilling ni maksudnya dia develop lah, pekerja tu dia develop. Dia tak stay. If dia kerja, contoh aku bagi contoh dia kerani 10 tahun 20 tahun dia kerani juga. Atau sekarang dia uruskan dekat bahagian mesin ni 10 tahun 20 tahun dia urus kat situ juga. Tak ada upskill langsung. Betul. Sebab pekerja sekarang, anak muda sekarang kan, mereka sangat cari pada pekerjaan yang boleh upskill mereka. Ya, belajar coding ke? Yes, belajar skill berbagai. Itu mereka nak tambah value dekat diri mereka. Saya pada gaji memang masalah, man. Dari dulu lagi. Gaji memang satu benda yang bermasalah. Lepas tu YB Rafizi Ramli. YB Rafizi Ramli. Nanti aku panggil Raf kan, kata kau member sangat kan. Okay. Aku bagi nama saja, nanti kau kata member. Tapi the point ni, YB Rafizi Ramli ada keluarkan gaji progresif dan dasar yang patutnya semua rakyat faham tentang macam mana dalam perusahaan kecil mikro sederhana pekerja-pekerja mereka akan dapat gaji yang tinggi dan masa yang sama akan upskill. Itu point kedua, upskill, man. Graduan sekarang. Yang ketiga berkaitan dengan geografi, man. Ini benda geografi. Okey, kau faham tak? Jika kerja Lembah Kelang, dekat Terengganu, dekat Kelantan tak ada kerja. Ya, memang kata memang tak ada. Ramai ada kilang terbaru tu kat Kelantan. Tapi ada point kat sini. Demografi sangat penting sebab dia dah berpusat kat KL dah. Apabila pusat kat KL, semua ada sini. Satu lagi, apabila datang sini orang duk limbang gaji. Iyalah, kau duduk kawasan yang pahat. Yalah, kos hidup akan tinggi. Yes. Dan kita tidak ada pengasingan demografi pekerjaan selain pada kerajaan. Contoh kita nak pindah Terengganu. Orang yang pindah kerja mana ada persekutuan dekat sana, man. Jadi kalau SP cawangan-cawangan kecil lah. Betul. Tapi yang main ni kerajaan negeri. Kerajaan, aku nak bagi idea macam ni lah. Aku tahu idea aku okey tak? Okey, teruskan. Aku nampak okey. Aku nampak okey. Tak nak bagi, aku tak dengar lagi. Kau pasal tak? Dekat semua kementerian kita berpusat. Kementerian kita berpusat kat Putrajaya semua. Kita ada MOF, kita ada KBS, kita ada pendidikan, semua ke sana. Kecuali media. Media ada dekat Siap Negeri ada kan? Bukan. Media dekat ni, dekat Partai Alam. Kementerian. Kementerian Komunikasi. So, Kementerian Komunikasi dan dia Kementerian Wilayah lah dekat KL. Tapi semua kawasan Lembah Kelang. Kau rasa okey tak? Ini idea kasar aku walaupun dia akan menyusahkan dari segi menteri-menteri nak pergi meeting. Saya pada menteri-menteri lah sama ada kerjasama. Dia patut buat, kita tahu. Aku nak share kat benda ni. KBS ada setiap daerah. Yes. Kita kena tahu setiap cawangan negeri-negeri kita ada. Tapi untuk contoh untuk pusat, contoh KPKT
Letak mana? Kita letak kat Kelantan. Kemudian bangunan dia satu besar kat Kelantan yang boleh kampung semua tu. So agensi dia semua kat Kelantan. Kat Terengganu pula kita letak apa? Kita letak KBS. Dekat MOH pula, dekat MOH kita letak mana? Negeri Sembilan. Ini akan buat pengasingan ketidaktumpuan pekerjaan berfokus kepada Malaysia dekat situ saja. Apabila ada MOF dekat sana, dah ada cambangan lain, akan ada perumahan pula man. Sebab ada permintaan ni. Kajian dah ada kat Negeri Sembilan, ada kat Seremban. Selain pada kajian negeri punya tempat lah. Yes. Itu idea aku. Dia macam sama dengan idea Jokowi, peralahan ibu negara. Tapi ini dia tak efektif sebab apa? Dia akan menyusahkan menteri. Yes. Mungkin aku boleh kata dia. Boleh. Okay. Bagi aku, mungkin aku boleh pendapat dengan kau lah. Bagi aku, tidak perlu untuk kita asingkan kementerian ke tempat asing. Sebab apa? Kena faham bahawa sebenarnya kerja setiap negeri dah ada kerja kajian negeri. Fungsi kajian pusat duduk kat Berjaya ni, kat KL, Baklar ni, sebab pusat dia begitu. Tapi bersama dengan idea kau, bagi aku, idea aku nampak adalah, kau tahu kenapa orang datang, kenapa kilang datang dekat KL je? Yang pertama, of course, nanti aku akan jawab pasal Ramin, tapi aku cakap sebab ada air. Sebab ada jalan raya. Sebab kuasa dia okey. Kuasa dia okey, infra dia semua okey. Bagi aku, dalam kita menyelesaikan tentang, aku suka idea kau tentang demografi tu. Kau sebenarnya, kenapa kau nak faham, orang korporat, kenapa korporat ni pergi kat Lembah Kelang dan juga kat Penang? Sebab dia mampu nampung keperluan asas dia, air, tempat, ataupun dia buat ekonomi zone dan sebagainya, kan? Betul tak? Bagi aku begini, of course dia benda ni dia suka sebab kerajaan negeri tempat yang aku nak cadangkan ni pun tak raikan idea ni sangat. Itu ekonomi zone. Kau sedar tak? Dalam kita menarik pelaburan, kita sekarang ni tengah wujudkan ACRL. Itu satu set method untuk kita gabungkan Pantai Timur ke Pantai Barat, kan? Betul tak? Pam Borneo adalah untuk gabungkan Borneo daripada utara Borneo sampai selatan Borneo. Selatan Borneo kat Kuching lah, sampai kat utara apa Papa, aku lupa dah kata pasal atas tu. Tapi nak mengatakan bahawa infra tu sangat penting. Itu pertama. Tapi inilah menjadi masalah bila kau pecahkan kuasa bila kajian negeri, kajian pusat. Tapi bagi aku, Terengganu cuba terima benda ni dengan kena lakukan kerjasama, tapi kat Kelantan tak raikan sangat. Bagi aku, dalam kita nak menyelesaikan benda ni, bahawa kesejangan demografi infra itu perlu diselesaikan. Sebab aku rasa bukan semua orang nak kerja kerajaan. If ada kerja je okey dekat Terengganu, swasta pun orang kerja. Yes, yang boleh bagi duit, gaji dia sepatutnya dia dapat, yang adil dan sama. Aku rasa semua nak pergi situ. Bagi aku kesejangan tu boleh selesaikan. Macam kau cakap, bagi aku benda yang paling simple yang perlu selalu dibuatkan adalah buat economy zone. Satu kawasan industri tu, tiba-tiba semua kilang kat situ. Macam kat Pekan. Kalau kita kejut Pekan tu, dia buat kereta askar kat situ, potong kat situ. Dia ada tu zaman Najib. Kilang dia economy zone dia. Kat Terengganu boleh buat. Terengganu of course dia gas oil dia tinggi. Tapi kat kawasan lain, kat Besut, Setiu dan sebagainya, economy zone. Itu pertama. Yang kat Kelantan pun economy zone. Tapi dalam kita buat economy zone, sudah pasti kena pastikan jalan raya okey. Kau ekonomi, aku ekonomi. Itu benda basic lah. Air okey, semua Malaysia kau boleh bagi. Sebab aku percaya bahawa dari sudut semua Malaysia, Kelantan, Terengganu ada anak muda yang boleh bekerja kilang. Bukan kalau kata orang muda patut bekerja kilang je, tapi mula dengan benda tu. At least orang ada kerja tak perlu pergi dekat KL untuk kerja kilang. At least kat Terengganu, Kelantan kerja kilang. Apa ada. Kau tak perlu fikir. Tak perlu lah macam aku kutuk kajian negeri tu. Naik bas atau budak Terengganu pergi Shah Alam. Kata itulah untuk naikkan jumlah pekerjaan. Aku nak sebut kan terkeluar dalam live. Geram pula aku. Tapi itu aku tak nak berfikiran macam tu. Tapi ada orang kritik kata dia tak boleh. Itu masalahnya. Tapi aku setuju kau. Isunya adalah untuk pastikan kesejangan demografi ekonomi itu diselesaikan. Itu masalah paling besar yang tak boleh diselesaikan, man. Adakah tak boleh diselesaikan sebab kita tak satu kepala? Kajian persekutuan dan kajian negeri tidak satu kepala? Aku macam ni lah. Orang tahu aku asal Terengganu. Bunyi aku bukan kalau. Aku satu benda yang aku suka tentang Samsuri Dr. Sam. Aku kena panggil Dr. Sam. Aku panggil nama orang Samsuri. Dr. Sam dia dilihat sebagai orang yang bila aku jadi kajian negeri, kajian pusat berlainan, aku boleh kerjasama. Tapi negeri lain tak begitu. Bagi aku, siapa jadi MB kat mana negeri yang perlu pembangunan, dia perlu meraihkan tawaran yang diberikan oleh kajian pusat. Akhirnya bila bagus, inilah bagi aku, bila bagus, kau rakyat akan dapat manfaat. Tapi bila main politik, dia fikir bila kajian pusat bagi, nanti kajian pusat claim. Kau pandai claim lah. Itu pandai lah kau buat. Itu yang aku peningnya. Tapi bagi aku, yes, bagi aku willingness lah, political will lah bagi aku. Sebab Dr. Sam, macam kau cakap, aku dah sebut Syasuri Dr. Sam dia terima.
Dia cuba terima benda tu, dia jumpa orang, dia sanggup jumpa. Tapi ada MB lain tak setuju benda tu. Inilah bagi aku political will je. Keinginan untuk buat sesuatu. Itu je perlu ada bagi aku. Politik dia tak tepi lah bagi aku. Akhirnya rakyat kat bawah sana nak pastikan bahawa kami ni ada kerja yang cukup. Akhirnya aku selalu cakap benda ni. Kami tak perlu pergi jauh untuk bekerja. Kami duduk dengan mak ayah dan sebagainya. Itu benda penting. Tapi Bib, Tapi kau cik tanya aku soalan ni. teruskan. Tapi untuk kau starting buat satu economy zone dekat Malaysia kita ada dekat, tak salah aku dekat Kelang kita ada economy Kelang zone. ada. Economy zone dekat Kelang. Kat Lembah Kelang ni banyak lah. Banyak sangat ekonomi zone. Selangor banyak ekonomi zone. Selangor sangat pack dengan economy Aku zone. baju bajet dia itu 2023 punya bajet. Sebab tu ramai orang bukan rakyat Selangor datang ke Selangor. Dan Selangor sangat berjiwa besar sekarang ni. Siapa level Selangor buat apa sekarang? Selangor bagi rumah Selangorku kepada orang yang bukan rakyat Selangor pun dia bagi. yang Asal penting. kau duduk ke Selangor. Selevel itu man dia pergi. Selangor sangat open. Tapi itu bukanlah aku nak puji kat jana Selangor, tapi dia ada idea lah. Ada idea dia dah. Yes. Dah ada point dia. Tapi kat sini jika kau buat kat economy zone dengan masalah air tak boleh diselesaikan. Kita ada masalah air. Adakah itu akan lebih efektif? Kalau masak air masak kau? Masuk aku kat sini bila Kelantan tahu ada masalah air. Tapi kita abaikan keraming tu lah. Ada buat kilang dia 2 biji tu. Maksudnya ekonomi tu besar. Bukan kilang keraming je. Banyak kilang. Ya betul lah. Kilang tempat-tempat tu. Tempat kawasan kilang lah. Yes. So dengan masalah air dan Kelantan tak mampu nak tampung guna air kilang, adakah dia efektif untuk setengah-setengah negeri? Okey, bagi aku macam ni. Sebenarnya bila aku bertanya kepada kawan aku, dia bukan data yang keluar dari Dozem, tapi bila aku tanya kawan-kawan aku kat Kelantan, isu air ni memang berlaku itu pertama. Tapi isu air ni ada tempat yang masalah air tak berlaku lah. Dan bagi aku dalam isu dalam memastikan dalam jangka masa pendek lah, ekonomi zone ni boleh dibuat di kawasan yang bekal air dia okey. Tapi bukan ini idea yang sangat-sangat efektif. Bagi aku sepatutnya satu negeri tu air okey. Bukan sebab kalau ekonomi zone ni kau kat air tu okey kat situ je. Dia kena satu negeri tu okey. Tapi itu dah permulaannya. Sebab itu bagi aku isu air lah isu ketiga. Bagi aku lah benda paling susah kau tahu benda paling susah mengapa kita tak berminat di Pantai Timur ni. Bagi kita cakap tentang ambil gaduh asing ni, borak benda ni adalah bahawa pasaran market dekat Pantai Timur tak cukup besar. Pasal market gaduhan maksud kau? Bukan pasaran market untuk produk lah. Cukup aku kilang situ, aku kena hantar dekat Lembah Kelang. Kos lagi. Tapi if aku boleh jual barang aku dekat Pantai Timur lagi okey. Macam mana kerajaan nak selesai kepada tu? Bagi aku semua benda kau faham. Kau jangan aku situ poin keraming kan. Benda paling besar adalah bagi aku adalah bagaimana kerajaan nak besarkan skop pasaran ni. Kau ingat aku bagi idea dekat kerajaan lah. Kau faham dalam dunia yang berubah ni, pasaran ni bukan bentuk fizikal saja. Kau faham bahawa ada namanya digitalisasi. Maksudnya menggunakan digital sebagai satu pasaran. Itu dulu ada apa nama orang Najib tu, aku lupa nama dia, yang Cina datang tu. Aku lupa nama dia apa. Ada satu apps dia macam Amazon. Aku lupa nama dia apa. Aku pun lupa man. Tapi apalah, aku idea Uber ke apa? Bukan, dia ada syarikat yang macam Shopee lah. Dia macam boleh membesarkan skop tu. Ada. Aku tak hidup tu sama bos. Ada zaman Najib aku lupa. Tapi nak mengatakan bahawa menggunakan digital ini boleh mengembangkan pasaran yang ada kat Malaysia. Kau ingat orang dekat Pantai Timur boleh jual je barang dekat Lembah Kelang tanpa ada kilang dekat Lembah Kelang ataupun ada kedai kat Lembah Kelang. Contohnya keramik. Itu nanti. Itu nanti. Tapi bagi aku ini kerajaan sedang buat. Aku nampak kerajaan cuba untuk digitalkan hampir semua benda dengan JPJ nya. Aku suka dah sekarang. Taxnya aku tak perlu, aku bayar saman pun bayar guna apps. Dulu aku pergi counter CR300. Sekarang boleh bayar. Tapi aku suka benda tu. Tapi ini hanya sektor awam. Sektor swasta kena kembangkan. Aku rasa ni yang nasihat aku pada Anwar Ibrahim. Aku rasa ada idea yang menarik yang Najib buat, korang boleh teruskan. Contohnya aku lupa nama dia, Jack Ma punya tu zaman Najib. Alibaba, yes, akhirnya alhamdulillah. Alibaba tu untuk guna kembali idea yang Najib bawa untuk jadikan Alibaba tu sebagai pasaran digital Malaysia. Akhirnya produk-produk lokal ni bukan hanya fokus di pasaran domestik saja, tapi juga pasaran luar negara, terutamanya di Selatan Asia. Itu paling penting. Akhirnya kalau aku starting ada 10,000, aku takkan mampu bersaing dengan luar. Tapi if aku ada pasaran digital, if produk aku okey, macam Kero Aming, akhirnya dalam 3 minit habis juta sale aku. Kau faham maksud aku? Dia itu maksud akhirnya kat mana-mana kau boleh berniaga asalkan kau ada usaha. Tapi kerajaan pun kena sediakan juga pasaran digital ni.
Okey. Kerajaan tak sediakan Shopee man. Ya, tak sediakan. Dia sediakan tax insentif dan sebagainya supaya menggalakkan orang datang. Itu maksud aku. Itu maksud kau. Macam Alibaba datang Malaysia, Najib ada bagi insentif dan sebagainya yang menyebabkan diorang nak berpusat kat Malaysia. Itu maksud kau. Yes. Aku ingat aku fikir digital, market digital ni tak ada kerajaan buat. Shopee swasta, semua swasta. Tak ada betul. kerajaan kontrol pun sebenarnya. Betul, aku nak setuju kerajaan kontrol. Tapi itulah patut Zafrul fikirkan sebagai MT. Bukan fikir nak ambil gaduh asing. Dia fikirkan masalah dia sebenarnya dia ada problem solving dia man. Dia nak selesai semua masalah dan tugas dia yakinkan pelabur. Kau tak ada salahkan dia. Yes. Sebab dia tak ada masa untuk fikir everything dan nak yakinkan pelabur bahawa kita ambil sementara, kita ambil ni, gaduhan kita okey sebenarnya. Yes. Dia tak ada masa benda tu. Dia kena soft tu. Itu aku cakap ada point aku. Kalau betul kau rasakan gaduh asing, ambil gaduh asing jangka pendek, bagi aku dua solusi. Yang pertama, bagaimana pelaburan masuk ni meningkatkan gaji gaduan terutama dari jurutera. Itu pertama. Kedua adalah apa dasar yang kau akan buat dan memastikan bahawa gaduh asing ni hanya jangka pendek dan akhirnya sektor-sektor gaduh asing ada sekarang ni akan dipenuhi dari semasa-semasa oleh gaduhan tempatan. Bagi dua tu baru setuju idea dia. Jangan sembang macam aku malah nak sebut macam politician. Kata jadi menteri. Sebab aku kokit. Aku banyak kali tengok bila 5 tahun ke depan tu kerajaan baru kena bersihkan tahi. Penat weh. Mungkin kena sensing dalam YouTube. Tapi aku terus cakap lah dari YouTube. Tapi point aku itu. Yes. Last ayat dari kau untuk isu ni. Isu aku ni satu, benda meringkas. Kita tahu gaduan semua keperluan warga asing. Bukan warga asing, bukan isu warga asing ni man. Ni isu berkaitan dengan warga asing yang akan masuk sektor profesional. Yes, betul. Maksudnya orang yang bukan negara Malaysia, yang belajar dekat Malaysia akan ditarik sekejap untuk kerja. Itu idea Tengku Zafrul lah. Yes. So point aku kat sini untuk selesaikan isu, bukan selesaikan man. Last word aku daripada isu inilah. Apa Zafrul buat, aku tak pernah salahkan Zafrul. Aku bukan tim Zafrul, tapi apa yang Zafrul buat, dia seorang yang tim Zafrul tu ada zaman tu. Gitu kan? Tapi apa yang Zafrul buat, dia nak selesai. Dia perlulah, aku faham. Dia nak selesai secepat mungkin. Dia nak yakinkan pelabur tu kerja dia. Yes. Benda teknikal ni bukan kerja aku sangat. Aku nak yakinkan pelabur je. Kerja dia kerja pelaburan. Aku kena yakinkan, aku kena convince orang tu untuk terus melabur dengan aku. Yes. Itu kerja dia. Dia macam orang yang jual kereta, walaupun kereta tu rosak lah sikit, tapi nak yakin aku kena beli kereta ni. Yes. Sebab aku kena selesaikan kereta ni. Betul. Aku setuju point tu. Zafrul punya tu. Yes. Dan Zafrul juga kena fikir bahawa sentimen jika ambil warga asing, bukan ambil gaduan asing yang bukan dengan Malaysia bekerja, dia akan merosakkan sistem gaduan kita lah. Gaduan kita kan yang tak boleh dia tak dapat kerja lagi. Itu masalah dia. Tapi the point kat sini, apa yang patut Zafrul buat adalah kerjasama dengan semua kementerian yang berkaitan. Dia ada kerja dengan KPT semua lah. Dia kena solve tu. Dari KPT takkan nak keluar data tu. Okay, ni ada 10,000 data orang tak kerja lagi, ambil 10,000 semua. Tak adalah. It's not work like that. Dia kena faham ada satu petapisan untuk masuk gaduan semua, dan bila dia nak, dan adakah gaji yang ditawarkan oleh pelabur tu berbaloi atau akan meningkatkan the whole sistem ekonomi ni. Yes. Dia kena tengok dari semua sudut. Betul. So kita back pada ringkas point yang aku tentang Zafrul ni. So saya tim Zafrul. Bukan lagi lakukan dekat Zafrul lah. Gitu kan. Zafrul, walaupun Zafrul dah buat kerjasama semua, Zafrul dia lebih tenang lah segi merespon everything. Okay. Dia tak perlu respon. Bagi aku semua benda kau nak respon susah lah. Dia perlu respon sebab dia tak lama lah. Dia berdua tahun lagi dia nak habis lah. Dia tak sambung dengan aku cerita dia. Aku lah cakap sebab tu politik, tapi aku tahu je. So bagi aku dia akan merosakkan keadaan. Tapi dia nak move kan. Tapi kita bincang pasal Zafrul, dia nak tadi macam dia dah habis senator, dia nak ikut siapa dia? Tak tahu. Tak biarlah kan. Yes. Tapi itu kena bayar oleh tim Zafrul. Betul. So yes, aku setuju juga Afiq. Dan tapi macam kita cakap lah ulang-ulang, Zafrul kena fikir jangka panjang. So itu sahaja untuk segmen kedua ni, tentang ambil gaduh asing dalam sektor kemenangan tinggi. Dan kita pergi pada apa kita kata segmen terakhir, mengenai Khairul Amin. Sebagai orang Kelantan, aku Terengganu. Saya Terengganu, of course Khairul Amin ni menjadi fenomena. Ringkas sebenarnya. Tapi aku rasa lepas ni untuk segmen ni aku nak kau cakap banyak. Tapi aku sangat excited bila Khairul Amin sebagai usahawan muda. Aku cakap usahawan muda lah. Dia dapat mencerita sejarah-sejarah yang bagi aku positif, dan juga dia bawa mesej-mesej positif dalam masyarakat. Dan bagi aku, bila dia dapat mencapai jualan 1 juta dalam masa 4 minit ke bawah, itu adalah satu benda yang patut kita raikan sebagai rakyat Malaysia.
Dan juga kita Asia. Tapi in the same time, pada masa sama juga, kita perlu melihat benda ni sebagai satu benda yang kita perlu pelajari. Benda perlu pelajari bagaimana kita dalam pastikan bagi orang yang tak ada kerja dan sebagainya boleh membina satu empire. Tak ada empire, tapi boleh membina satu produk yang digemari dan kekal digemari dalam tempoh yang sangat-sangat lama. Benda itu suka dibuat orang. Tapi Bib, kau cerita sikit ringkas tentang Keraming. Aku bukan abang dia, aku bukan adik dia sih. Tak apa. Tapi ni, aku setuju dengan point kau Man. Apa netizen kata, tapi masalah dengan Melayu ni, aku setuju Melayu dia naik satu narratif bahawa orang Melayu dengki ni, Keraming semua budak-budak dia dengki, dia boleh dapat hasil. Ada dah orang dengki. Orang kata ni banyaklah sentimen yang mendengki ni. Tapi itu tak bukan poin besar dia. Poin paling besar lah macam mana Keraming boleh ada kat situ sekarang. Yes. Macam mana boleh dapat 1 juta. Sebab apa? Sebab dia fokus dari segi marketing Kita belajar, walaupun aku tak belajar sangat marketing ni, tapi aku faham bahawa dia ada branding marketing dia. Maksudnya branding sini dia tak fokus branding produk dia. Dia tak pernah fokus branding produk dia macam mana. Dia tak pernah nak promote produk dia paling bagus pada produk lain. Dia tak pernah kata produk dia paling terbaik, produk dia nombor 1, produk dia power. Tak pernah cakap macam tu. Dia back balik pada branding diri dia je. Setiap episod dia buat video masak-masak ada. Style sama ya. Style sama. Setiap Pergi jadi kat New Zealand. Bulan puasa ada 30 hari 30 resipi Keraming. Aku tunggu tu. Ya, aku tunggu nak masak apa kan. Kita pun cari kat. Tapi the point kat sini, dia tak pernah fokus pada branding produk dia langsung. Dia tak pergi situ. Yes. Dia dah bawa satu branding yang baru. Dia macam kalau Apple, kau setuju Apple branding produk. Yes. Apple branding produk dan jenama dia. Straightforward jenama. Keraming ni lain. Keraming bukan fokus pada jenama dia. Bukan fokus pada produk dia. Dia fokus pada diri dia. Semua branding yang dia bawa adalah branding diri dia. That's why orang nampak pun jika branding dia okey, orang jadi beli. Aku rasa kat Malaysia ni sentimen dia ke situ daripada branding. Dia personal branding kau baik. Kau ingat yang kuda tu, tapak kuda. Kek tapak kuda. Kek tapak kuda yang famous yang Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah semua tak. Nampak facility dia bagus, baik, jadi orang nak beli pula. Ya, mahal. Tapi aku okey je. Method dia adalah branding. Dia pergi pada individu pula. Siapa yang jual tu? Kalau jual tu walaupun sedap tapi orang terbelagak, sombong, orang mesti tak beli pula. Yes. So itu back pada branding dia. Tapi satu lagi, benda yang kita kena belajar pada Keraming ialah dia tak pernah nak bazir duit beli aset yang mengarut-ngarut. Aset yang dia ada adalah beza kilang. Ya, betul. Dan aset tu adalah aset yang diguna untuk dapatkan income dia. Dia guna memang tu aset, bukan liability dia. Kita nak faham bahawa benda tu menguntungkan. Dia bagi pulangan lah. Bagi pulangan kat dia. So dia tak beli rumah, dia tak beli kereta Lamborghini ke apa ke. Tak ada apa. Dia tak pernah buat benda tu. Betul. Dia apa jahat pun dia invest dekat kamera dia. Yalah, benda yang perlu dia akan mendatang hasil untuk dia balik. Betul. So itu yang kita kena contohi, bahawa kita tak perlu gelabah untuk menunjukkan kemewahan kita dekat public. Yes. Tunjukkan. Biasanya orang yang tunjuk mewah dekat public ni sebab dia jual M&M. Kan skin cepat kaya dia nak keluar cash lah. Dia nak asulah. Atau orang yang jual apa tu Bitcoin semua, tinting main Bitcoin semua, mereka perlu wujudkan kekayaan. Tu perlu tunjuk kekayaan. Sebab itu akan buatkan mereka dapat duit lagi. Yes. Tapi the point kat sini adalah back pada Keraming. Kita kena ada satu lagi sifat paling penting dalam dunia bisnes ni. Adalah selalu kena humble kan. Dan jarang orang ada benda ni. Manusia akan berubah apabila dia ada duit. Gila. Manusia manusia pakai motivasi. Ya, bukan pakai motivasi. Maksudnya setiap manusia dia akan berubah. Majoriti dia akan berubah apabila dia dapat kemewahan. Dia tak akan kembali kepada orang yang lama. Tapi if dia tu manusia baik, dari awal lagi dia baik, walaupun dia susah, tapi dia ada duit, dia akan jadi orang baik kat Man. Betul. Itu penting. Tapi aku seronok kau tahu, aku selalu promote kajian Negeri Selangor. Aku tak tahu kenapa. Tapi kali ni MB Amir, Amir macam member. Amir ada post pasal Keraming. Patut Amir tu tunjukkan skin dia. Maksudnya inisiatif dia lah terhadap untuk usaha orang muda ni. So dia cerita tentang kerajaan Selangor ada keluarkan grant kreatif digital lah, macam-macam. Dia ada keluarkan memfokuskan untuk digitalkan konten ni. Maksudnya macam kau cerita tadi podcast dia. Fokus pada digital konten. Maksudnya market digital. Yes, market itu. Itu sebab aku macam tu. Tu kerajaan Negeri Selangor umumkan benda tu. Aku nampak dia ni bagus Man. Aku rasa benda paling penting, soalan kepada kau adalah macam mana kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan nak main peranan dalam memastikan lebih ramai usahawan-usahawan macam Keraming. Okey. So bagi aku, pertama adalah Keraming kita boleh katakan dia boleh jadi role model
Of course, aku tak nak melihat pada satu figura saja. Ada pelbagai figura bagi aku bukan jual produk, tapi juga dia YouTuber juga yang bagus-bagus. Macam AI team. Aku dulu tak suka AI team sebab dia mengarut. Tapi aku nampak AI team dah berubah dari semasa ke semasa. Bila dikecam dia berubah. Dia lebih sopan santun. Dulu diterima kritik kan. Dia dulu barai dia buat video tak apa-apa. Aku tengok adik ipar aku pula anak saudara aku tengok, aku rasa apa hal ni sial kali dia ni. Tapi sekarang aku nampak dia bila aku tengok konten-konten dia, konten more lawak. Tapi aku kata ramai konten creator yang baik. Tak mesti jual produk jadi kaya. Alifan pun YouTuber dapat duit daripada monetize. Cuma poin aku dalam memastikan adalah bahawa kita lahirkan lebih ramai macam keramik. Yang pertama adalah mindset. Okay, kenapa juga kita wujudkan topik keramik ni adalah sebab di saat ramai influencer mencari view dengan benda-benda bangang, keramik stay dan juga beberapa orang stay dengan benda-benda yang okey. Aku mungkin of course lah, aku ada kelemahan dan sebagainya. Cuma aku suka melihat orang yang famous walaupun orang tak kenal, aku tak kisah. So aku suka tengok orang yang macam start daripada aku tengok dia first video dia Rasaport nama dia. Tu rancangan first dia. Dia jual produk dulu Rasaport dulu. Nama dia Rasaport, aku tahu aku sebut betul tak. Cuma dia start kat situ, aku tengok dia naik dan dia terus dengan kreator yang memandaikan masyarakat. Itu benda yang aku suka. Dan bagi aku dalam memastikan bahawa usahawan-usahawan muda ni terus bergerak maju ke hadapan adalah memastikan bahawa kita perlu membina satu minda usahawan yang benar lah. Dan antara role model terdekat, of course lagi ada ramai lagi kat luar sana yang bagus. Tapi yang terdekat yang kita boleh katakan sekarang adalah Khairul Amin. Of course dia ada salah silap kat mana sikit, manusia begitu. Tapi melihat dia terus stay dengan hamba yang pertama, itu menceritakan benda-benda yang perlu dan juga memandaikan masyarakat. Itu benda penting bagi aku. Dan aku kajak boleh cerita pelbagai grant digital lah, ekonomi zone lah sebagainya. Tapi if orang tak melihat benda tu sebagai benda yang penting, akhirnya takkan ada orang masuk. Sekarang ni apa tugas besar kerajaan adalah bagaimana nak bina satu modul untuk menjadikan beberapa orang usahawan muda ni, bukan hanya ramai lagi yang bagus, jadikan satu modul untuk lahirkan usahawan begitu. Sebab usahawan ni kerajaan boleh sediakan pelbagai, tapi kalau mindset kau fikir nak dapat duit cepat je, akan susah lah. Sebab usahawan ni kerja dia panjang. Kerja dia buat produk ataupun servis dan sebagainya, dan benda tu panjang. Bagi aku adalah bagaimana kerajaan nak sediakan modul dalam memastikan bahawa usahawan muda ni bukan hanya jual produk, tapi dia juga jadi pengaruh-pengaruh yang positif. Sebab aku suka kalau Amin bila dia cakap benda-benda positif. Contoh dia cakap tentang berat badan semua bagai benda simple je. Simple gila bik. Dia cakap macam dia fisik. Kali dia maksudnya dia cerita benda tu sangat-sangat dia faham, dia buat benda yang faham. Dan dia cerita dengan tu sangat-sangat tak ada tak cuba, tapi dengan penuh ilmu lah. Dan dia pun buat benda tu. Benda tu bagi aku, rambut aku serabutnya. Benda tu bagi aku benda yang penting. Sebab bagi aku, apa yang aku suka adalah lebih ramai orang kaya, tapi lebih ramai orang yang ada pengaruh, tapi di saat juga dia beri benda yang positif pada masyarakat. Aku tak kisah dia kaya sebab benda lain, atau bukan jual produk dan sebagainya, tak kisah. Itu hal masing-masing. Tapi di saat dia kaya ataupun dia terkenal, dia bagi benda positif. Dia tak adalah terus buat video untuk dapat view. Contoh, sebab apa aku cakap benda ni, sebab aku ada satu, aku tak ada tengok, tapi aku tengok satu posting lah mengatakan bahawa ada satu podcast menjemput seorang nama dia Hot Daddy ke aku lupa nama dia apa. Aku apa nama dia? Aku tahulah. Daddy Aish. Tapi tapi kawan kita Jal tahu. Jal tahu. Jal peminat dia. Jal okey dah. Tapi yes, nak mengatakan sini bahawa aku tahu mungkin ada orang berlain dapat dengan aku. Tapi aku melihat benda macam ni aku merisaukan. Bagi aku benda-benda yang orang terlalu mengejar view, of course aku nak monetize. Aku sangat faham. Aku cuba untuk memahami semua orang. Sebab kita orang pun kejar monetize. Akhir dapat. Tapi poinnya adalah memang betul benda-benda yang sensitif atau benda yang sensasi ni senang dapat view. Tapi benda tu tak bagi manfaat pada orang. Benda yang perlu dielak bagi aku perlu elak. Sebab macam mana kita boleh belajar dekat Amin, dia terus dengan image positif dia. Of course dia ada kelemahan, aku ada kelemahan, Popik ada kelemahan. Tapi dia terus kat public tunjuk benda positif. Benda tu yang buat kerjaan ni kat dia sekarang. Dia tak buat benda tak perlu. Dia tak perlu benda yang tak perlu. Dia tak perlu. Yalah, dia pada di isu PA dia. Ya, PA dia macam sombong, tak layan WhatsApp kan. Dia pun menjawab dengan tenang. Dia pun balas. Dia balas dengan tenang lah. Maksudnya dia balas dengan ilmunya ada kat dada dia. Dan kerana Amin menjadi contoh kat di saat dia duduk kat Lembah Kelang, dia jadi usahawan muda wujud kat kilang untuk wujudkan pekerjaan di Kelantan. Ini contoh tu usahawan-usahawan nak bina. Tapi itulah untuk menjawab soalan kau, modul tu boleh dibina oleh kerajaan,
bukan fikir hanya buat bisnes, tapi mindset ataupun pemikiran orang bisnes tu bagaimana. Contoh terdekat. Aku tak suka sangat copy paste macam yang buat Apple dan sebagainya. Benda tu orang luar. Maksudnya poin kat sini adalah kerajaan kena bina satu model yang untuk semua orang ikut. Satu guideline lah. Satu guideline. Sebab dia punya mindset bagus. Kau rasa patut kerajaan lebih banyak geran ni? Aku tak suka sistem kerajaan yang selalu manjakan rakyat ni. Bagi geran, tak bagi usaha. Kami tak bagi geran, dia usaha sendiri. Yes, bagi aku sini. Kerami mungkin dia ada saving, dia ada knowledge, dia ada pendidikan oil and gas, dia ada saving dan sebagainya. So kita boleh kata bahawa dia ada knowledge tu lah. Tapi ada orang sangat lagi kosong dari Kerami. Zero. Dia terpaksa pinjam dengan mak ayah RM50 je untuk isi minyak je. Duit lain tu dia terpaksa pinjam dengan orang bank ke sebagainya. Bagi aku geran ni membantu. Geran ni perlu lah. Geran ni perlu. Tapi geran ni fizikal. Geran satu benda. Tapi satu benda lagi adalah usahawan yang bagus. Ada geran, waktu geran pun kalau pemikiran, bukan nak kata semua, tapi pemikiran anak muda ni fikir nak dapat duit cepat, akhirnya geran tak akan pernah memenuhi ataupun benda tak akan melengkapi satu sama lain. Itu yang penting. Tapi benda penting dalam konteks Kerami ni macam mana isu sekarang ni orang kata bahawa sekolah tidak faedah lah, sekolah tak berbaloi. Ada konteks yang menyatakan ada influencer. Tapi kita nampak bahawa Kerami individu yang ini kita nak influencer yang pergi sekolah. Yes. Betul. Ayat tu best. Influencer yang pergi sekolah, yang berilmu, beradab, ada common sense, tu sangat penting. Betul. Influencer sekarang ni ramai nak kerja view dengan buat benda-benda yang kontroversi. Yes. Ambil peminat apa tu ambil individu yang Jal suka jadi hot. Dia suka. Tak, bukan maksud aku Jal mengenali Daddy Hot. Okay. Daddy Hot. Satu lagi yang terus isu-isu yang sekolah membazir sistem sekolah dan mengarut. Kerja kau nak mengkritik sistem sekolah tapi kau tak pernah ada penambahbaikan. Aku tengok je podcast dia. Dia kritik orang sekolah ni membuang masa. So apa penambahbaikan kau? Daripada guna term gender bahawa sekolah ni kena ada penambahbaikan. Apa penambahbaikan dia? Itu budak tadika boleh sebut. Betul. Kan dia pun tak tahu apa penambahbaikan dia. Tu judge tu. Tak ada sekolah kau tak ada situ, kau tak boleh baca pun. Betul. Tapi itu poin dia. Poin kat sini kita perlukan influencer yang pergi sekolah. Ramai. Kita perlu ramai. Kita tak boleh harapkan Kerami seorang je. Walaupun kita ada ekonomi rakyat, Nizam apa nama? Nizam yang pernah masuk podcast dengan YB Rafizi Ramli. Lepas tu kita ada Financial Faiz. Kita ada Money Boy. Banyak je yang bagus. Bukan di Kerami. Apa tu, ramai je bagus. Tapi kita nak lagi ramai. Kalau boleh 90% influencer lah, influencer yang positif. Influencer pergi sekolah. Yes. Tapi kita so apa kata-kata akhir kau? Kata-kata aku kata-kata terakhir aku ialah kepada Daddy Ho. Asyik nak promote dia kan. Okay, kata-kata terakhir aku tentang Kerami. Topik Kerami Everything semua untuk kita lah. Aku rasa benda paling penting adalah kita orang belajar. Setiap kali podcast kita orang belajar benda baru. Kita cuba adapt dengan situation. Kita cuba terima kritikan daripada penonton yang nak ada plus value dari segi topik, dari segi point, dari segi research mendetail. Itu kita orang tengah buat dan kita orang tengah belajar, dan trust kepada channel ni bahawa insya-Allah kita akan beat dengan Kuas Kejap. Sebab aku agak kecewa bila Kuas Kejap buat KL Podcast tapi tak jemput kita. Aku kecewa betul lah. Bapak select sial. Dapat 1K view. Okay, tak apa. Kita tunjukkan dan kita perlukan sokongan daripada penonton di luar sana untuk terus support. Dan kalau boleh, kalau nampak video-video kita, share lah. Itu untuk overall. Daripada Kerami, aku tak nak ulang poin yang sama. Step forward, kita perlukan influencer yang positif. Pasal Zafro, dia pun nak habis dah, biarkan dia. Pasal Dr. Zaleha, poin kat sini adalah apa Dr. Zaleha buat tu adalah dia tak boleh buat apa je sebenarnya. Dia tak boleh buat apa dari isu pengampunan haji. So apa yang boleh buat, dia perlu buat je. So dia perlu fokus kerja dia sebagai menteri wilayah. Dan itu manusia Manusia selalu tengok pada satu kertas putih. Dia tengok tengah yang hitam tu je. Dia tak nampak kebaikan lain. Tak nampak apa Dr. Zaleha buat pada warga asing, macam dia rush semua. Tak nampak pun. Nampak buruk tu. Betul. Itu manusia suka judge. Betul. So terima kasih Rafiq. So seperti biasa lah, pertama kami ucapkan terima kasih pada rakan-rakan yang terus menonton Yona TV. Kami sangat seronok sekarang. Tapi sudah pasti view yang terus meningkat ni adalah satu tanggungjawab dari kami untuk lebih baik. Dan akhir sekali adalah Ojar dengan gelap belakang. Tahu kenapa dia gelap. So ada rakan keluar sana boleh follow kami punya sosial media seperti biasa. Dan akhir sekali adalah jika ada salah silap dari kami mohon maaf. Dan itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.